beliau tidak terlewat dalam program yang seterusnya dan kita iringi doa agar beliau selamat dan kembali memimpin kita secepat mungkin. Pemikiran Zionis Amerika ialah untuk menghancurkan sistem demokrasi tempatan, menggantikan dengan demokrasi barat, memberikan hak individu, membolehkan setiap orang memiliki senjata dengan mudah. Liberalisme, pluralisme, agama yang meruntuhkan tradisi. Membuka The I-Files, hasil penyelidikan seorang ejen perisik barat Jonathan Smith, adalah membuka sebuah kisah perjuangan yang panjang, cerita seorang anak bangsa yang cerdik dan menjadikan universiti sebagai tapak memulakan perjuangan. Seorang rakan seperjuangannya di Universiti Melaya pada tahun 70-an, Ismail Mina, menceritakan. Bila dah habis universiti, kita berfikir bagaimana nak menyambung lagi pemikiran dan aktiviti kita semasa universiti. Jadi kita perlu ada satu platform. Maka di situlah saya dan kawan-kawan aktivis pimpinan pelajar pada masa itu di Australia menubuhkan ABIM. Sebahagian daripada kita tidak bekerja dengan kerajaan dan kita kawan-kawan dan saya terlibat juga menubuhkan Yayasan Anda Akademik untuk menampung pelajar-pelajar kita, pelajar Melayu yang drop out dan juga sebagai base untuk mengembangkan pemikiran Islam dan perjuangan Islam. Di antara aktivis ataupun pemimpin pelajar daripada kumpulan Islam ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekarang Datuk Seri. Itu di antara yang kemudian kita join ABIM lah. Dia mula melangkah ke dalam perjuangan dengan semangat revolusionari yang berapi tetapi berakhir dengan menjadi reaksionari. Dia mempunyai peribadi yang baik pada masa itu, tidak ada nampak benda-benda yang pelik yang melanggar syariat. Walaupun pada masa itu dia agak cenderung kepada Wirdaningsih, kumpulan penyanyi ni. Walaupun pada masa Wirdaningsih dibawa oleh beliau. Jadi nampak daripada situ mungkin orang tak perasan bahawa kecenderungan maksiat itu sudah ada pada beliau. Bermula dengan menjadikan dua pemimpin radikal Islam Pakistan, Abu Ala Maududi dan Said Al-Qutub, pengasas Jamaati Islami Pakistan, sebagai inspirasi, tetapi akhirnya menyembah kepada pejabat setiausaha negara Amerika. ABIM dan Anwar Ibrahim lah khususnya melihat dua jamaah ini nak memperjuangkan Islam. Nak memperjuangkan Islam dan nak mewujudkan satu sistem Islam di dunia ini. Pada hemat saya, Anwar hanya melihat dan ABIM hanya melihat itu sebagai satu mental exercise. Beliau menerima pemikiran Jamaat Islami dan Ikhwan Muslimin, maka Ikhwan Muslimin banyak buku menekankan mengenai pemikiran Islam yang baik berdasarkan pada ilmu. Berdasarkan pada ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikhwan Muslimin menekankan soal tarbiyah. Tapi saya tidak melihat bahawa Anwar Ibrahim mensubscribe pemikiran ataupun ajaran, doktrin dan konsep perjuangan Ikhwan Muslimin. Bagi saya tidak. Anwar Ibrahim tidak. Cerita ini berakhir dengan tragedi sedih tentang keruntuhan kepimpinan yang hampir sampai ke puncak kerana percaya wang, kuasa dan lakonan akan dapat menutup segala kelemahan diri, tetapi akhirnya terdedah bergelumang dengan penyelewengan, skandal, pengkhianatan terhadap amanah satu demi satu, terhadap rakan seperjuangan, terhadap isteri yang setia, terhadap jambatan perjuangannya, ABIM, UMNO dan menderhakai mentornya dan kerajaannya. Dengan latar belakangnya sebagai seorang anak kelas menengah Melayu yang berjaya memasuki Eton of Malaysia, Malay College Kuala Kangsar, beliau melangkah ke Universiti Melaya dengan keyakinan diri yang besar untuk menyerlah tidak sahaja dalam pelajaran tetapi kepimpinan pelajar di UM. Suasana dunia di akhir tahun 60-an dengan Perang Dingin Timur Barat, Perang Vietnam, gerakan sosialisme dan komunisme, hippie, kebangkitan pelajar-pelajar di Eropah menentang establishment telah memberikan penghayatan kepada Anwar. Anwar Ibrahim muncul dalam kepimpinan PKPIM
yang merupakan sebuah organisasi pelajar di UM. Sejak di MCKK, beliau diketahui sebagai pelajar pandai bergaul tetapi agak pendiam, tenang, bersikap selesa tetapi dengan tiba-tiba dia dilihat membawa Quran ke mana-mana dan dia mulai melihat kejahatan di mana-mana. Parti-parti politik di luar kampus tidak diyakininya dan beliau melihat bahawa hanya pelajar yang dapat membawa perubahan dan beliau memilih Islam sebagai perjuangan. Kepadanya, perubahan mestilah dengan revolusi kekerasan untuk meruntuhkan order sosial dan politik yang ada. Di bahagian kedua, anda akan dapat menyaksikan Anwar berubah wajah. Bahagian kedua ini melihat perjuangan awal Anwar Ibrahim sebagai siswa bersifat revolusioner Islam atas ajaran beberapa orang ulama terkemuka Arab dan Pakistan. Tetapi pada akhirnya, Anwar menjadi alat kepada Triple IT dan Rand Corporation yang merupakan badan pemikir Zionis Kristian berpusat di Amerika Syarikat. Matlamatnya untuk meruntuhkan Islam sendiri. Untuk mencapai matlamat itu, sistem negara mesti diruntuhkan atas nama hak asasi dan demokrasi. Walaupun PKPIM tidak ke hadapan, tetapi gejala-gejala radikalisme mulai terlihat di dalam kampus. Pelajar perempuan yang tidak bertudung disindir, sorak dan dimalukan. Kedai-kedai arak Cina dalam kawasan berdekatan dibakar. Selepas 13 Mei, gerakan pelajar-pelajar Malaysia semakin menyelah dan Anwar mulai bercakap tentang penghayatannya terhadap pemikiran pelampau-pelampau kiri dari Herbert Marcuse, Frantz Fanon, Ho Chi Minh, Fidel Castro dan Che Guevara. Anwar menjadikan mereka sebagai hero dan mempercayai kepada ajaran mereka. All social order mesti diruntuhkan sekalipun dengan kekerasan. Beliau bercakap tentang apa yang dikatakan oleh Fanon, Wretched of the Earth, bumi kemiskinan. Dari satu demonstrasi ke satu demonstrasi, pelajar diadakan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak tidak dapat membiarkan keadaan ini berterusan kerana beliau perlu memulihkan keyakinan rakyat dan juga dunia kepada Malaysia. Anwar dan rakan-rakan aktivis pelajar lainnya ditangkap pada tahun 1974 dan ditahan di bawah ISA selama 2 tahun. Berikutan dengan penahanannya, pelajar-pelajar dan pengikut-pengikutnya dan juga wakil-wakil asing di universiti terutama dari negara-negara Arab mulai melihat potensi Anwar sebagai seorang yang boleh menggerakkan apa saja. Dia adalah rebel, dia adalah pemberontak. Misionaris Wahabi dari Iraq mulai tertarik dengannya. Wakilnya, Ahmad Al-Haj Totonji, menemui Anwar. Anwar tidak lagi hanya mendapat perhatian dalam negara, tetapi juga di luar negara. Dia dilihat berpotensi sebagai pemimpin masa depan negara dan bantuan dari tabung luar negara mulai datang kepadanya untuk membina jambatan yang lebih hebat di perjuangan revolusi Islamnya. Dengan bantuan inilah, beliau menubuhkan ABIM. Luar kampus, PAS sedang mara ke hadapan dengan secara agresif, tetapi Anwar tidak menampakkan kecenderungannya yang jelas kepada mereka, walaupun di dalam parti itu terdapat rakan-rakan rapatnya. Wakil rakyat kawasan Parlimen Kota Star, Dr. Mahathir Mohamad yang juga seorang radikal apabila kalah di tangan calon PAS Yusof Rawah dalam pilihan raya 1969, mulai melihat bahaya pengaruh PAS ke atas orang Melayu yang bakal memusnahkan UMNO. Dan beliau bimbang terhadap pengaruh Anwar. 9 bulan selepas menjadi Perdana Menteri, beliau berjaya menarik Anwar kepada UMNO. Anwar sertai UMNO pada tanggal 29 Mac 1982 yang menggemparkan ahli-ahli UMNO kerana selama ini sebagai pemimpin ABIM, beliau sering mengkritik UMNO. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mahathir kepadanya, Anwar meningkat naik dengan pantas dalam UMNO. Beliau bijak membuat penyesuaian dan mengetahui wang adalah segala-galanya untuk mencapai matlamat di samping terus memprojekkan dirinya sebagai pejuang Islam dan matlamat perjuangan asalnya. Secara bijak, beliau menyaingi penerapan nilai Islam Mahathir dengan Madani dan mendakwa UIA, Universiti Islam Antarabangsa, sebagai idea dan inisiatifnya, dan dia membangunkan sarangnya dalam universiti ini ketika menjadi Menteri Pelajaran. Semasa menjadi Menteri Kewangan, beliau menubuhkan rangkaian tabung politiknya di dalam dan luar negara.
Di luar negara telah tersedia kontak-kontak lamanya seperti bankers dan pakar-pakar kewangan. Beliau merapatkan dirinya dengan pegawai-pegawai tinggi Petronas dan beberapa orang lagi eksekutifnya. Beliau membina kepercayaan dari kuasa-kuasa barat dengan memainkan sentimen rasa tidak senang mereka terhadap Mahathir yang selalu mengecam keras barat. Pemimpin-pemimpin barat terutamanya di Amerika Syarikat sangat gembira apabila Anwar memberitahu mereka dalam tahun 1990 bahawa dia berharap akan ada perubahan di negaranya tidak lama lagi dan Mahathir akan segera pergi. Dalam hal ini, Anwar dibantu oleh Triple IT. Triple IT berperanan untuk meliberal dan mempluralkan orang Islam di dunia Islam. Sementara itu, Rand Corporation pula berperanan dalam mempromosikan demokrasi untuk menghalalkan regime change. Rand Corporation ini semua orang kita tahu ialah badan pemikir Zionist Christian yang ditubuh sejak daripada Perang Dingin dahulu. Target mereka ialah Islam. Maka Rand Corporation dengan kerjasama intelektual Amerika Zionist Christian bahawa membina satu pemikiran bagaimana untuk menghadapi Islam bagi mereka Islam. Sebab Huntington jelas bahawa ada clash of civilization yang dinafikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak ada clash. Oleh kerana dia kata tidak clash kerana dia pemikiran liberal seperti mana kumpulan yang Rand Corporation. Agenda mereka ialah mencari kumpulan yang boleh meruntuhkan sistem negara itu atas nama membina demokrasi. Itu jelas. Meruntuhkan sistem negara itu atas nama demokrasi. Pada tahun 1993, beliau telah mulai menampakkan kepercayaannya bahawa jalan mudah terbuka baginya untuk menyingkirkan Mahathir dengan cara diplomasi atau kekerasan. Untuk memastikan kelicinan tindakan ini, beliau lebih dahulu menguasai media cetak dan elektronik dan menggunakan mereka untuk meyakinkan rakyat bahawa Anwar adalah penyelamat. Ikuti seterusnya di bahagian ketiga. Dicantasnya Ghaffar Baba, tetapi Mahathir mencantasnya sebelum dia mencantas Mahathir. Dengan meyakinkan ahli-ahli UMNO bahawa Mahathir memerlukannya, Anwar dengan mudah menyingkirkan Ghaffar Baba sehingga beliau menyerah kalah dari persaingan timbalan Presiden UMNO. Tidak lama kemudian Mahathir pula menjadi sasarannya kerana lewat menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepadanya. Tetapi Mahathir telah bertindak balas. Inilah cerita bahagian ketiga. Halangan utama kepadanya adalah timbalan Presiden UMNO, Ghaffar Baba. Dia mudah mencantaskannya kerana dia dapat meyakinkan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO bahawa Mahathir mahukannya sebagai pengganti. Ghaffar menyerah kalah. Berikutan dengan kejayaan ini, beliau tidak lagi yakin Mahathir akan menyerahkan jawatan kepadanya dan beliau mengatur strategi untuk membuatkan Mahathir berundur menjelang mesyuarat agung perwakilan UMNO pada 19 Jun 1998. Beliau menyerang Mahathir kerana mengamalkan kronisme dan disokong segera oleh kroninya, Ketua Pemuda UMNO, Zahid Hamidi. Ini diikuti dengan Zahid Hamidi menyebarkan senarai projek dan perniagaan yang bersifat rasuah dengan nama anak Mahathir di atas kali untuk menarik perhatian. Tetapi Mahathir bertindak balas dengan pantas mendedahkan senarai pemegang-pemegang saham syarikat-syarikat Bumiputra yang diswastakan dengan berjuta-juta pemilik sahamnya adalah keluarga Anwar sendiri, bapanya dan adik-beradiknya. Tetapi Mahathir masih memberikan laluan kepada Anwar. Tetapi apabila krisis kewangan melanda dunia, Mahathir tidak lagi dapat membiarkan Anwar sebagai Menteri Kewangan dan timbalan Perdana Menteri untuk menyerahkan nasib negara kepada Barat, kepada IMF dan penyangga mata wang. Tetapi Mahathir mahu melawan serangan ini. Namun demikian, Mahathir masih memberikan laluan selamat untuk Anwar meletakkan jawatan secara terhormat. Tetapi Anwar membantah dan memilih untuk melawan Mahathir, kembali menjadikan jalan raya sebagai pentas perjuangan, menjadi pelakon street theater atau seniman jalanan bagi mendapat sokongan.
Ramai orang menggunakan buku Yusuf Qaradawi. Anwar Ibrahim dan kawan-kawannya menggunakan buku itu, Round Malaysia, mengatakan bahawa boleh revolusi. Kena faham, Qaradawi memang memberi pandangan boleh ada perubahan. Itu pandangan beliau. Tapi sehingga sekarang, bahawa Qaradawi tidak pernah mengeluarkan sepatah pun boleh ada revolusi di Qatar. Maka Qaradawi memberi hukum atau fatwa dia berdasarkan kepada masa dan tempat yang berkenaan. Sehingga sekarang ini mereka tidak berfaham bahawa perlu menukar kerajaan melalui revolusi atau kekerasan. Tidak. Jalan lama yang mahu diterokainya semula agak sukar kerana Anwar tidak lagi segagah dan sebersih dahulu. Perjuangan panjangnya telah penuh dengan penyelewengan. Dari berkiblat kepada Pakistan, Iraq dan Arab Saudi, beralih kepada Jabatan Negara Amerika dan terpalit pula dengan rasuah, liwat, seks, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Tetapi apapun yang menimpanya, dia tetap tegak berdiri. Denial sindromnya luar biasa dan dia terus bersikap positif dalam keadaan keliling yang semakin negatif kepadanya. Jadi soalan sekarang, kita melihat di Malaysia ada satu gerakan yang bagi saya jelas dengan slogan perubahan, bersih, demokrasi, kuasa rakyat. Pada hemat saya, ini bukan daripada pemikiran Ikhwan Muslimin dan bukan daripada pemikiran Jamaah Islami dan bukan daripada pemikiran Dewan Dakwah Islamiah Indonesia yang dipimpin oleh Bapa Dr. Muhammad Nasir rahimahullah. Dia bekas Perdana Menteri. Bukan. Jadi pada hemat saya, ini adalah pemikiran yang diimport daripada pemikiran Zionis Christian yang berpangkalan di Amerika. Pemikiran Zionis Amerika ialah untuk menghancurkan sistem demokrasi tempatan, menggantikan dengan demokrasi barat, memberikan hak individu, membolehkan setiap orang memiliki senjata dengan mudah, liberalisme, pluralisme, agama yang meruntuhkan tradisi. Dalam bab seterusnya, anda akan dapat melihat peranan Anwar Ibrahim dengan kekuatan keuangannya yang berbilion ringgit memberikan ancaman yang besar kepada negara. Dia dalam gerakan Islam. Pada model gerakan Islam ketika itu, kalau tengok Abim baju Melayu, sama ada berkopiah atau tidak berkopiah. Kalau tidak berkopiah, kalau berkopiah pun kopiah putih. Itu Abim. That is Abim. But Anwar tidak masuk dalam kelompok pemaparan Abim sedemikian rupa. Anwar masih lagi kopiah hitam. Kalau di subuh pun kopiah hitam. Kalau maghrib pun kopiah hitam. Dalam publik pun kopiah hitam. Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad menyangka kejayaan beliau membawa masuk Anwar Ibrahim, pemimpin Abim ke dalam UMNO, akan melumpuhkan PAS. Tetapi lebih 20 tahun kemudian, perhitungannya terbukti silap. Anwar menderhaka dan setelah disingkirkan telah mencari kekuatan dalam PAS dan menganwarinaskan PAS yang menjadi cabaran besar kepada UMNO dan kerajaan. Ikutilah bab kedua, manusia berbagai wajah. Dr. Mahathir Mohamad, wakil rakyat kawasan Parlimen Kota Star Selatan, melihat kekalahan besar Perikatan dalam pilihan raya umum 1969 yang membawa kepada meletusnya peristiwa berdarah 13 Mei sebagai kesilapan dalaman UMNO. Kekalahan itu juga melibatkan dirinya sendiri, menyebabkan beliau memberontak dan menyebarkan kepada umum surat kritikannya terhadap style kepimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Kerajaan bertindak mengharamkannya pada 14 Julai 1969, didahului dengan pemecatan Mahathir dari UMNO pada 12 Julai 1969. Walaupun Mahathir marah kepada kaum Cina yang menyebabkan kekalahannya kepada PAS, tetapi beliau melihatnya dari aspek PAS mempunyai potensi menjadi dominan di kawasan Melayu. Mahathir berazam untuk melumpuhkan PAS sama sekali. Kekalahannya kepada calon PAS, Yusof Rawah, pahit sekali untuk ditelannya. Setelah kembali kepada UMNO apabila Tun Abdul Razak mengambil alih pemerintahan negara, Mahathir dilantik menjadi Menteri Pelajaran, tetapi beliau terus mendukung keazaman untuk memerangi PAS habis-habisan.
Formula paling berkesan bagi Mahathir melumpuhkan PAS ialah menerusi anasir dalamannya atau dari luar. Bila menjadi Perdana Menteri, beliau terus bertindak untuk mencapai matlamatnya sekalipun menghadapi tentangan dari dalam parti. Mahathir nampak Anwar Ibrahim seorang aktivis pelajar yang condong kepada PAS. Pada tahun 1982, Mahathir menggemparkan negara, mengejutkan PAS dan mengelisahkan orang UMNO sendiri apabila beliau mengambil Anwar Ibrahim yang bersikap kritikal terhadap UMNO menyertai UMNO. Tetapi bagi Mahathir, ini hanyalah langkah pertama dari strateginya untuk melumpuhkan PAS. Mahathir mudah menawan Anwar kerana dari maklumat perisik jabatannya, Mahathir tahu dia adalah seorang yang sangat ambisius, mahukan kuasa untuk menegakkan cita-cita Islamnya. Mahathir mengisi hasratnya. Mahathir juga melihat Anwar penting kepadanya kerana latar belakangnya sebagai pejuang ABIM, bekas tahanan ISA dan rapat hubungannya dengan beberapa orang ulama Wahabi dari negara Arab dan pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir. Bagaimanapun, pihak keselamatan yang mengkaji latar belakang Anwar telah nampak bahaya yang ditempah Mahathir. Anwar tidak akan sebati dengan UMNO. Radikalismenya akan terpancar. Bila peluang terbuka, dia akan kukuhkan kedudukannya. Dia akan menjadi ancaman. Mahathir telah membuat kesilapan. Dalam pada itu, Arab Saudi pula melihat Anwar semakin penting bagi menyekat pengaruh kejayaan revolusi Iran yang mahu menyebarkan revolusinya ke seluruh negara-negara Islam di Asia. PAS telah pun menerima konsep Iran mahu menjadikan hanya ulama sebagai pemimpin negara. Saudi mahu menggunakan Anwar sebagai Trojan Horse. Anwar menggunakan Wahabi yang disokong oleh anasir-anasir Iraq. Anwar tidak lagi nampak masa depan dalam PAS bila PAS menetapkan ulama ortodoks sebagai kriteria pemimpin PAS dan negara. Anwar suka tengok ulama pakai kot, pakai tie, tak pakai songkok pun tak apa, and yet he or she can talk well about Islam. Itu saya rasa personality yang Anwar nak. Because of his personality and dia punya thinking, ada Western influence in him, Jewish influence, whatever in him, dia merasakan PAS ni second graders lah. Rasa saya lah. Ulama-ulama PAS ni pun tak standing dengan ulama-ulama kalau tengok yang di Mesir, di mana kan di Kuwait, di Qatar, kan Qatar, Kuwait orang pakai coat, orang pakai tie dan sebagainya. This not reflected dalam PAS. Beliau menilai penyusupannya ke dalam UMNO sebagai tepat. Anwar cepat menyesuaikan dirinya. Dia adalah seorang yang to be anyone, to everyone. Kepada Saudi dia adalah Islamis tega dan kepada UMNO dia seorang yang liberal. Bagaimanapun, di sebalik kecekapannya berlakon, perkahwinan larinya dengan Wan Azizah hampir mengancam nyawanya. Bapa mertuanya yang tidak menyukainya menemui Abdullah Badawi, seorang pemimpin UMNO, dan beritahu akan memusnahkan The Little Bastard, tetapi telah disabarkan oleh Abdullah. Dengan kesetiaan, daya juang, dedikasi dan ada ketikanya rakus, Azizah yang berpewatakan menawan menjadi pembantu berkesan kepada Anwar. Wan Azizah teguh pada ideologi dan berpurdah sebelum pun mengenali Anwar. Dengan menyokong kenaikannya menjadi Ketua Pemuda UMNO dan memberikan segera jawatan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Mahathir menghantar mesej kepada rakyat bahawa tidak ada siapa lagi akan dapat menghalang kemaraannya bagi menghancurkan PAS, Parti Fundamentalis Islam. Anwar adalah mekanisme kepada strateginya. Mahathir yakin Anwar sebagai proteginya akan kekal dalam UMNO untuk bersama dengannya bagi menentang apa saja yang boleh menjadi halangan kepada perjuangan dan matlamatnya untuk meletakkan orang Melayu setaraf dengan kaum lain, tidak sebagai kelas 2 dalam masyarakat Malaysia. Anwar menambat hati Mahathir dengan menunjukkan bahawa semangatnya lebih besar dari Mahathir. Jika Mahathir chauvinis, dia adalah supremasi. Jika Mahathir percaya Melayu mesti mendapat hak istimewa, selagi mereka memerlukannya, Anwar menunjukkan kepada Mahathir bahawa dia mahu hak itu dikekalkan sehingga kiamat. Tetapi ada sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Anwar tentang kelebihan Mahathir.
Latar belakangnya sebagai pemimpin Islam yang radikal meragukan kaum lain berbanding dengan Mahathir yang sikap terus terang menyebabkan masyarakat bukan Melayu lebih meyakini keikhlasannya. Mereka lebih selesa dengannya. Anwar mengambil kesempatan dari keyakinan Mahathir kepadanya untuk menyeludup ke dalam kerajaan dan UMNO, rakan-rakan operasinya dalam ABIM yang terdiri dari mereka yang mempunyai hubungan dengan PAS, fundamentalis Islam dan radikal Islam, dan juga mereka yang terpengaruh dengan revolusi Iran. Untuk tidak menimbulkan sebarang prasangka Mahathir, beliau mengarahkan semua mereka ini supaya mengikut rentak Mahathir, bersuara dalam perkara-perkara yang Mahathir suka, supaya Mahathir tidak merasakan sebarang ancaman darinya. Dengan keyakinan yang diberikan oleh Mahathir kepadanya, Anwar mengadakan hubungan rapat dengan bank-bank yang mempunyai kaitan dengan kumpulan-kumpulan radikal Islam. Dia semakin kerap keluar negara. Menyedari percaturan dan cabaran dalam UMNO memerlukan wang yang banyak, Anwar mendampingi jutawan Melayu dan Cina untuk masa depan politiknya. Anwar hanya menjauhi atau menjadikan musuh mereka yang memusuhi Mahathir. Mahathir semakin percaya kepada Anwar, menaikkannya menjadi Menteri Pelajaran, jawatan yang diketahui umum sebagai jambatan kepada Perdana Menteri. Dalam jawatan ini, beliau mulai menampakkan tidak sabar. Dia mahu mencari pengaruh dan populariti bagi memperkukuhkan kedudukannya. Dalam masa yang singkat menjadi Menteri Pelajaran, Anwar bukan sahaja mengacau sistem dan semangat dasar pelajaran negara, menukarkan percutian akhir tahun sekolah dan juga mengarahkan istilah bahasa Malaysia ditukarkan kepada bahasa Melayu, menamakan semula Kementerian Pelajaran kepada Kementerian Pendidikan. Tetapi anda akan dapat melihat dalam bab seterusnya bagaimana beliau menubuhkan sarang-sarang operasinya ke arah menjayakan matlamatnya.